And then ada lagi satu lagi. Sabah Sdn Bhd pun sama. This QS firm, BBM, Sabah. QS firm ada di Kuching. So, ini from 2008 to 2013. Ni apa kesalahan dia? SR dia tak ada titik SR sahaja. SR Ali. SR Izzah. SR Bo. SR Aliyah. SR Arif. Betul Arif? Kalau dia SR titik, itu namanya sister. Penyang dia. Betul Okey, Azrin. Faham? Lepas tu, you tengok satu lagi ni kan. Sdn Bhd pun sama juga. You kena ada company nama. Then you know, this is a QS firm. Ini from 2013 to 2015. You nampaklah, Etika hijau berada di Kota Kinabalu. Kalau Etika kuning, tak ada belum ada lagi lah. Nanti juga. So, for your assignment, you kena set up Pak Wang, 4 members, and then you set up your own firm. Nama ni mestilah tidak ada dalam QS website nama lain. Kalau you buat JB bergabung, Etika hijau, saya reject you. Sebab memang dah ada firm ni. Cari firm yang tidak ada nama lagi dalam website. Okey, faham Ada soalan tak? Aliyah? Tak faham? Tak ada masalah. Okey. And then, Juko Sam, Sdn Bhd pun sama juga ni titik ni betul, tak ada titik. SR tak ada titik ni ada, alamat dia ada. You check dalam website ada. And then you go ISI. ISI pun QS firm tapi is MDP. MDP ni multidiscipline practice. Multidiscipline ni dalam tu ada arkitek, ada engineer, ada QS. So QS ni Saidin. Contohlah Okay. Ini pun sama juga. Ni. KMA Associate. Ni pun nama firma Okay, beres. Ada soalan? Tak ada. So carilah macam mana nak cari firma QS ni. Okay. So anything? Bye. Okay. Soalan? Tak ada? Ziad, Wong, Sheyen, Guan Hong, Tan Wan. Ada? Okay. Ada soalan? Grup you 4 orang Cari 4 orang. You pandai-pandai lah cari 4 orang tu. Saya tak mixkan lah you nak lelaki ke, perempuan ke. Yang penting you pandai cari kawan. You nak saya pilih ke, you pilih? Biasanya saya pilih. Sebelum ni memang saya pilih. Saya pilih 2 yang saya pilih. 2 yang you pilih. Kan? Okay. Okay, saya akan praktis benda yang sama Sekarang ni you ada 4 orang kan? 2 saya pilih, 2 you pilih. Faham Lepas ni saya akan pilihkan you. Saya akan letakkan nama you. You ada pilihan 2 saja. Okay. Sekarang you masuk untuk melobi lah untuk melobi-lobi. Tapi tertaluk kepada saya lah. Kalau saya kata Aliyah dengan Arif, you kena cari 2 orang lagi. Okay. Saya buat sekarang lah Okay. Boleh Afiful dengan Afza. 2 lagi you cari. Pasal you section 1 dengan 2 sekali kan? Dapat tak? Okay. Lepas tu Aini dengan Alia. 2 lagi you cari Faham? Saya sekali je saya cakap. You repeat, you tanya saya lagi, saya tolak markah you. Sekali saja. Sabar tanya, doktor, siapa kawan saya?
Automatik markah telah ditolak Dengar ni. Aliyah tu Aliyah mana? Aliyah ni. Okey. Okey, lega Okey dah kan? Dah dapat kan? Lepas tu Aliyah Sahira dengan Aliyah Hanafi. Nama Aliyah lain orang kan ni? Banyak Aliyah you ada ni Aliyah ni. Aliyah kau belaan ramai sangat ni Aliyah. Semua ambil nama Aliyah. Okey? Okey, dua orang yang saya cari, dua orang yang cari. Okey, lagi? Siapa tak ada, saya bagikan. Amy dengan Arif dah ada kan dengan Aliyah kan? Okay. Amy Ko dengan Amy Chang. Okey, dua lagi you cari. Azrin dengan Bun. Okey. You tengok dalam chat tu kan? Ada nama orang kan? Itu saya pakai yang tu. Azrin dengan Bun. GU. Dua lagi you cari. Sebab kumpulan 4 orang kan? Okey, lepas tu Chang Yitin dengan Cheong Wing Er. Dua lagi you cari. Dina dengan Din Zaulun. Dua lagi you cari. Siapa ada bantahan sekarang masa membantah sekarang. Dewan Parlimen dah tutup, tak ada bantahan. Saya bantah doktor, dia tak pernah hantar assignment dengan guru saya. Itu bantah. Okay? Nak bantah saya bagi masa 5 minit je. Dari sekarang. Okay. Eric dengan Fatimah. Eric McLaren. Oh, McLaren ni Mercedes ni kan? Mercedes. Eric. Ya, doktor. Dengan you kenal Fatimah kat mana? Ha? Pandai-pandai. You dengan Fatimah. Okey. Okay, cari Kalau tak pandai, carilah macam mana. Okay. Pong, Jia Yi dengan Goh Yiling. Dua lagi cari. Hanan dengan Hanisah. Okay. Sekarang masa untuk you carilah. Buat dalam chat ni. Buat dalam group. Apa-apa hal you carilah. Siapa yang kurang tu, beritahu saya lah. Tak ada kumpulan lagi. Okay. Dah, masa untuk membentukkan pasukan telah sedang dijalankan sekarang. Tapi jangan lupa, kelas saya sedang berjalan. Janganlah main handphone je, Aliyah. Kan? Tak apalah, masa untuk berkempen kan? Silakan, tak ada masalah. Kamu kempen, cari. Okey. Boleh Boleh. Doktor. Yep. Ada soalan, kalau yang doktor pilih 2 orang tu, lepas tu nak dengan 2 orang yang doktor dah pilih boleh ke? Ke kena pilih orang yang belum pilih? Belum saya sebut tadi. Okey. Faham You carilah. Kalau dah ada tu tak boleh. Okey. Nanti saya bagi tahu apa rasionalnya saya pilih dan you pilih. Siapa lagi tak ada? Pilihlah. Sekarang ni siapa yang tak dapat lagi, nanti pukul 3 suku saya akan open table balik semula. Namanya lelong. Okay. Sekarang masa mencari Kalau dah cukup, tulis dalam chat Aliyah. Kalau dah cukup, tulis dalam chat biar orang lain tahu. You punya company group you dah cukup. Nanti tahu tak orang beli kan. Okay, siapa tak cukup lagi bagi tahu saya lah. Okay, boleh? Soalan? Ada lagi? Bun, Jiu? Boleh ya? Okay. You dah third year Jangan gaduh-gaduh buat assignment. This is professional practice and procedure Kalau you anggap kawan you tak buat kerja, bagi tahu saya lah. Saya akan terminate. Aliyah yang mana ni doktor? You pilih mana-mana lah Aliyah. Aliyah. Ramai sangat Aliyah kelas you kan? Pandai-pandai cari Okay. Kan? Saya tengok yang atas tadi. Aliyah mana? Ada banyak kan? Aliyah Hani, Aliyah Syahira. Itu je. Sebab Afiful dengan Abzah. Aini, Riza, Aliyah Hani. Lepas tu Aliyah Syahira dengan Aliyah Hanafi. Okay. Yang lain dicari sendiri. Okay, any question? Soalan? Tak ada? Okay. Aliyah yang mana ni? Aliyah tanya Aliyah pula. Apa ni? Aliyah Hani tanya Aliyah. Jawablah diri sendiri.
Saya lah je gitu. Okay? Okay, sekarang kalau dah cukup apa-apa tu tulis kat situ jadi orang lain tak boleh nak beli doang. Okay, sekarang ni you boleh komunikasi dengan gunakan chat saya ni. Sebelum saya buka balik pada pukul 3 suku. Nanti ingatkan saya 3 suku. So, we continue with the first topic this week. Your submission this week is about how to prepare a tender. So, assignment dah ada dalam tu. Preparing tender. So, what is a tender? I think you need to know, or you have know and you have discussed what is a tender. What is different tender? What is different table tender document and what is tender concept? Okay, you dah tahu lah at least dulu kan what is the tender, offer, acceptance, and any changing is called addendum. So anything which is from the inception to the BQ, this is the process or concept of design. Starting with the invitation until you go to the tender award. Start from here, back. This one. So either from your decision or report, I think from other subject you have discussed this. Okay, the contractual particular, and then the subject I will arrange, I will facilitate you how to be a professional practice. Some professional practice not professional, okay? Why professional practice not professional? The architect quite changing, changes very, every week they change the drawing. So it's professional, but why they change the drawing? Accordingly to the design. So as a professional, you need to suit to the architect. So QS will manage for the specification, this one. The QS will take off the quantities from the drawing. Which drawing? Drawing prepared by the consultant, from the architect, from the engineer. So your drawing from engineer is structural and your drawing architectural is architectural work. So maybe your drawing can be finished to be your bill of quantities, this one. Okay, this is the concept of the design. So this is the advertisement. So advertisement, how they sell the advertisement? Macam mana dia jual tender? Tender adalah, this is offer and accepted. You offer by the advertisement, notice tawaran tender. So notice tawaran tender more than 500,000 can be a tender. How much they sell? 200 ringgit. Where to sell? This one, bahagian korporat. Where to sell? This one. From 22nd to the end of the selling date until this one. Tarikh tutup. That's a rationale. Why the tender have a closing date? Why the tender have a time to sell? Tarikh jual. Tarikh jual 22nd until 13. Closing 13. Same date. That means you can buy at the end of the date. Ada yang jenis dia tutup yang ni 10 hari bulan. 10 hari bulan 5. Why? Because you don't have time to fill the tender. You buy this one and you pull it one. So there is not good practice. So your grade is G4, ME is for mechanical. This one. Nampak tak? Nanti bila cari company, M is for mechanical, M15 is called mechanical and electrical. So what is the title of the tender? Menaik taraf mechanical and electrical. Nampak tak kaitan ME and title? Okay. Okay. So any question? So you need to find a project, okay? Okay, all the QS, you can find your own project. Your project within 1 year, time duration. Supposed to be building. Okay, kalau tak ada building pun, you buat building lah. Your job is creating, this called simulation.
projek you ni bukan projek sebenar, projek yang creating. Okay. This week, you need to brief to me in the chat. Okay, second one, this one. This is sebut harga. Why they call sebut harga? Less than 500k. Itu beza. This is different within sebut harga and different within the tender. Okay, sebut harga. Okay. And then this one the tender. Unimas. The tender. So, how to know this is classification? The contractor registered with the UPKP and PPK. Work sub kepala 5, kepala C. C kepala apa ni? Kepala apa? Arif, tahu tak kepala kontraktor ni? You tahu tak kepala? Jangan pening kepala Arif. Apa kepala kontraktor? Lesen Kepala. Lesen. Kepala. Lesen lain bang. Kepala. UQS tahu 3, takkan tak tahu kepala kontraktor. Ni kepala ni. Kepala C, kepala 3. Kepala pening kepala tak ada QS jangan pening kepala. You kepala ni. Okay. Azrin. Nanti tengok ni. Arif. Nanti semak balik Apa beza kepala, sub kepala? Kontraktor mestilah berdaftar dengan Arif. Nak jadi kontraktor daftar dengan apa? CIDB. Bagus. Nasib baik tak marah. Lepas selain CIDB? Tak sure lah. Dulu dipanggil PKK. Sekarang BPKU. Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan. Tapi kontraktor mesti daftar dengan CIDB. Kenapa tak ni CIDB ni? Itu sekolah sebenarnya. UPKJ Estate. Dulu pakai kepala sub kepala PKK. Sekarang when you register with the CIDB, dia tak ada kepala, dia expert bidang. So, all the tender closed at 12. There is a this one. Okay, nampak kan tempat kenapa? Kan? Check this one. So this one, kerja-kerja ubah suai pun sama juga. Kepala ni apa kepala dia? Mestilah apa? Ni. Ni tak ada kepala lah dia mesti sijil asal, membawa sijil asal. Kepalanya biasa bangunan Biasa dia panggil kepala ni kepala bangunan. Kalau renovation tak ada. Okay, tender JKR. Nampak ni G3. Kenapa dia panggil G3? Afifol Hazman, kenapa panggil G3? Kenapa tak panggil G7? Afifol? Tak ada ke? Afifol 2? Siapa nama penuh Afifol ni? Tak ada. Saya panggil 3 kali tak ada, saya potong nama you, walaupun ada kat sini. Dikhawatiri dia onkan kamera dan pergi pasar malam. Tu Azrin Nampak Azrin duduk belakang pintu warna biru tu kan? Betul, kat mana tu? Kerusi ke apa? Kerusi Oh kerusi. Oh ingat pintunya. Arif, betul lah Arif Bon, you kenapa why G3? Tak tahu. Tak tahu. G3 ni, kena tanya kawan you. Siapa? Emiko, kenapa G3? Tak tahu. Bagus soalan you. G3 ni, kejap. Saya bagi contoh you. Kenapa panggil G3, G2, G3, G4, sebagainya? Nampak tak ni? Nampak ni. Kalau G3, dia tak boleh lebih 1 million job dia. Class contractor, betul. Betul lah ni. Saya punya Mac problem. Afiful, lain kali beli Mac.
Jangan main Facebook je tapi tak beli Mac. Beli yang murah-murah je. RM2, Lazada, Shopee murah je. Kan? Saya bagi masa seminggu, Afiful. Kalau minggu depan masih problem Mac, you are problem attendant you ni Okay. Arif, bantu dia. Kau kejar dia. Ketuk kepala dia tahu. Arif. Boleh. Boleh. Minggu depan kalau Afiful masih bermasalah, you bertanggungjawab. Sebab you main con. Dia subcon you kan? Okay, dapat tak? Arif. Kalau projek tu G5, maksudnya tender dia tak boleh ambil lebih 5 juta. Itulah kesan kenapa dia ada grade of contractor dalam tender. This one. Okay, this one. Okay, back. B24. What's B24? Pengkhususan. B is building. Kerja ni lah menyelenggara bangunan dan college community. Terengganu. So, what's the limitation? Okay, beli kat mana sebagainya dia ada kalau T1, Bumi Putra. Kalau A1, mesti 100% local. A2. So this is the classification of contractor. Ni GT jadi kan? Ni D and E. Kalau D and E, ini PKK. Ni Serian ni kat mana? Sarawak. Okay, pejabat Serian. Okay, anything. So sebut harga. Kenapa sebut harga G2? So nampak tak G2 tadi? G2 berapa tender dia? Sampai 500,000. Nampak tak sebut harga tu? Itu kaitan sebut harga dengan ni. Nanti bila you nak katakan projek you pakai G5, 5 juta je lah. Jangan projek G1 kau ambil 600,000. Okay? Okay. Kenapa tutup pukul 12 ni? Pelik sungguh lah ni tender. Asyik pukul 12 saja. Asyik pukul 12 je. Izan, kenapa tender tutup pukul 12? Izan pun ada masalah ke? Mac juga ke? Izan, kenapa tutup pukul 12? Tahulah. Tak tahu Sebab dia tak pukul 11. 11. Yelah saya tanya kenapa pukul 12? Kan? Azrin, kenapa pukul 12? Azrin, kenapa pukul 12 Azrin? Tak tahu? Tak tahulah, tak tahu jawab. Nanti you tahu. Nanti jawab soalan saya akan tanya you kenapa pukul 12 bukannya, okay? Okay, ni adalah sebuah harga. Ni sebuah ni. So, nak akan nampak dia kan? Sini sebuah harga pun sama juga. Dia akan nampak dia punya. Nanti you kena sediakan notice tender tau. Jangan buat notice sebuah harga pula. Siap lah you. Tahu kan beza sebuah harga dengan tender. Ini notice-notice yang ada tender notice yang dikeluarkan dalam online saja. Ada yang surat khabar. Surat khabar mestilah satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Nanyang Siang Fau, Sincu Jit Po tak keluar tender Jangan you beli. Memang tak keluar tender. Majalah Mangga pun tak ada You nak beli tender. Beli majalah Mangga. Arif tahu tak majalah Mangga jual apa? Jual apa? Majalah Mangga kan? Mangga. Tak nak baca lah doktor. Tak nak baca? Majalah Mangga tu jual. Zain Saidin sudah berkahwin dengan anak saya berkahwin dengan Cik Ta. Itu majalah Mangga. Nilofa didapati bersalah walaupun tidak bersalah. Nilofa pergi ke nilai 3 Seremban. Tapi nilai 3 adalah di Selangor. Gitulah lebih kurang Mangga itu. Memanglah tak ada. Beli tender majalah Mangga tak jumpa Okay, this one. Okay, ni dia tender. Jenis-jenis tender mestilah ada dalam website. T1, G3, this one. Nanti tengoklah. Okay, dia ada T1 kat mana ni. Okay, anything. Ini projek yang saya jaga. Projek ni tahun 2006. Saya pergi tender briefing di Kanga Perlis sana. Naik kapal terbang jauh. Sampai sana baru briefing. Bilik mesyuarat. Ini QS yang briefing Saya pergi briefing, tutup, buka. Akhirnya G4 yang datang. Buka-buka retender, tak ada orang, kosong. Buat lagi retender, harga tender berapa? RM370 senaskah. Ini
saya jaga di mana ni? Kanga, Jerlun, Bagan Datuk. Tiga-tiga ni saya jaga. So tiap-tiap minggu lah you kena pergi ni. Buat valuation, buat sebagainya kan. Kalau jual tender, you kena pergi briefing. KQS you kena briefing. Briefing kepada kontraktor. Betul Azrin nanti briefing kontraktor. Kontraktor besar-besar datang tengok you Azrin. Kenapa salah ni? LBQ tak ada, drawing ada. Arif, bumbung tak ada. Bumbung tak ada, tiang je ada. Macam mana QS ni? Contoh gitulah. Kontraktor akan mempertikaikan apa yang ada dalam tender tu kan. Dia dah beli tapi tak pandai dia pun tanya. Bila nak tutup ni? QS, bila nak tutup tender? Dah ada lah kat sini pukul 10. Ni kan, ni taklimat pukul 10. Tutup tender bila? Mesti ada tarikh tutup dia kan? Tarikh tutup, ni. Pukul, ada masa tak? Mestilah tarikh tamat. Dia taklimat ni, okey? Dan tekan, okey contoh ini dia. Contoh-contoh, ni. Okey. So mean, kita akan tahu what is the tender requirement, possibility. So, dokumen tender adalah satu dokumen yang which is mempunyai dokumen, which complete set document which is the contractor can offer the price, offer acceptance, offer by the contractor, acceptance by the client. C client, C contractor, CT contractor, CL client. Okay? So offer come from the contractor, acceptance from the client. So contractor offer the tender, client will accept the tender with reimburse. Reimburse adalah contract. You belajar contract tu kan so you need to practice. What is procurement? What is the extended work? Definition of work as per BQ as long stated in the specification and condition on contract, COC. So CAC either you gunakan PWD or PAM. Your project, I prefer using the PWD. Kalau you pakai PAM, nanti you kena terpaksa manipulate. Okay? You can manage this one. Okay? It's a procurement. So what is the preparation document? You need to complete the design, the requirement, the place, condition of contract, heading, subheading, and the good one, you need to have a good drawing. Barulah you buat ni case one. Preparation of tender document, tender table document. What is the different tender document and tender table document? Irdina. Irdina. What is different tender document and tender table document? Satu tu yang dah di price, satu tu belum. Salah Irdina. Balik bertaubat, istighfar banyak-banyak. Tender document tu, tender document tu lah tender yang dijual kepada kontraktor untuk diisi. Tender table document yang apa pula ni? Izan. Kita harap orang tengah Izan. Izan. Tender table document. Jenny. Mana Jenny? Jenny. Tak apa. Dina. Tunggu KS bantu you. You baru kerja ke Dina? Baru kerja 2 hari Baru intern lagi ni. Iya, kesian je. Okey, tak apa. Sebaik bos tak marah. Okey. Jenny, jawab Jenny. You kan senior QS. Sudah kau Jenny. Mana hilang? Jenny. Mana hilang? Jeremy. Joe. Ya, betul. Jeremy. Jeremy, jawab soalan tu. Apa beza tender document dan tender table document? Tak pasti, Doktor. Apa ni? Tak pasti. Tak pasti. Tidak pasti jangan kongsi tau, Jeremy. Kalau pasti baru kongsi. Kau. Emiko, jawab. Sudah. Kau tak pasti jangan kongsi, Jeremy. Diam-diam dulu Okey. Emiko. Joel. Yeah, Doctor, can I try this? Maybe is Okay. the
Checklist. Checklist lain. Dalam tender dokumen ada checklist. No adibah. Kontrak. Kontrak lain. Tender dokumen tu apa? Tender dokumen satu dokumen yang mana semua tu ada apa dokumen dia, tender dokumen? Ni jawapan dia. Tender dokumen, exhibit the tender. Ni tender dokumen. Tender dokumen, document and the selected drawing. Whereas tender document, all the document but they put at the office. Ni tender, ini TTD ni. Contractor, if there any discrepancy, they can come to the office and check. What is tender document this one? The contractor buy and going back home for pricing. Bezanya tu ya. TTD akan ditinggalkan di pejabat penjual. Kalau katakan dulu saya jaga projek Unimap. So TTD tu ada pejabat Unimap lah. Walaupun saya QS di UTM. Jadi setiap kali kontraktor nak beli, dia kena tengok kat sana. Okay? Faham dia? Doktor? Yep. Maksudnya dia benda yang sama je ke? Ya, benda sama. Cuma TTD ni lebih lengkap drawing dia. Nampak ni? Segulung-gulung ni kan? Dan dia hanya untuk rujukan saja TTD ni. Kalau tender dokumen, kontraktor beli dan isi. Isinya sama. Cuma tender dokumen lebih lengkap dan lebih drawing dia. Dia besar lah drawing dia. Tapi kalau yang kontraktor beli ni, drawing tu mungkin dia digulung-gulung. Okay? Okay, ada soalan lagi? Maksudnya bila sebut kontrak, you akan gunakan kontrak ni. 203, 203A dia beza kan You dah belajar kan? 203, 203A beza dia kan? PAM, with quantity, without quantities. Saya ingat you dah lulus dah ni, saya tak ada masalah. Tapi untuk your practice nanti akan ada keluar exam yang you praktiskan yang ni. Kalau lewat, kenapa lewat? Kenapa nak terminate dia? Afzah, macam mana nak terminate kontraktor pun ada. Ni. Ini projek UTM tender document. Okay. So dokumen ni kita akan bawa naik kapal terbang itulah. Okay. So lukisan, this is design, jenis tender kena decide. Your decision to be decide. You nak gunakan PAM or PWD. Sampai sini ya, kebenaran untuk menender. So mean from the government, from the client, you need to have approval for tender. Kalau tak dapat aliyah ni, kalau tak dapat izin, jangan cuba-cuba jual tender dia tak diizin menjual. Maksudnya bila how to get approval? You need to get the approval from Treasury. Projek contoh Kementerian Kesihatan. Disebabkan COVID ni nak buat hospital baru. Bajet adalah daripada government. Transfer to the Ministry of Finance. Ministry of Finance transfer Ministry of Health. Pasal dia hospital. So hospital adalah owner dia Ministry of Health, Kementerian Kesihatan. Tetapi duit daripada Kementerian Keuangan. Yang manage tender adalah Kementerian Kerja Raya. Nampak tak? Beza dia kalau government project. Kalau UTM lain, UTM nak buat asrama, UTM handle sendiri satu. Tapi kalau government dia besar. So payment from the Treasury to the Ministry of Health. Jadi project manager adalah JKR. Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya. Okay, this one. Kebenaran menender from the Ministry of Health and MOF, Kementerian Keuangan. So tuntutan kontraktor ni adalah Ministry of Health and Kementerian Keuangan. So preparing PDA. So how to get your approval? Dah dapat approval, you kena preparing preliminary detail abstract. You dah buatkan dulu kan? Kan? Dah buat kan? So nanti untuk minggu ni you kena prepare satu PDA. You need to prepare PDA. And then you need to prepare tender document. Jangan buat tender document yang lengkap lah. Buatlah dummy je. And then you need to have a quality. And then you jualkan dia. Minggu ni juga you kena jual tender document tu. You isi dengan 3 orang penender. Cara mengisi dia senang je. You minta kawan-kawan you isikan dia. Soft copy, you analyze dia. Okay. Setiap firma 4 orang tu kan, you sediakan dia punya Excel, lebih kurang brief lah, jangan banyak-banyak.
you at least you boleh buat pricing pricing sampai dia punya you pernah nampak BQ kan? Azrin? Alia ni nampakkan BQ kan? Macam itulah you kena buat, tapi janganlah terlampau. You bukan nak buat BQ, you nak buat proses je. Jadi ambil docu yang mana-mana yang dah siap tu, tutup dia, at least you nampak. So, you akan dapat PDA, siapkan PDA. This week, you kena siapkan PDA, PDA yang pertama. Yang kedua, pada masa sama, minggu ni juga you kena siapkan tender, notice. Bila you dah buat estimate, dalam masa seminggu ni, you minta kawan you isi, pricing dia, letaklah mana-mana. Panggillah 2-3 company you kan. Minimum 3 kan? Barulah you buat tutup tender. Jual tender berhenti di sini. When the tender close, that means tender validity period. Tempoh sah laku tender bermula 90 hari. Jual tender 21 hari minimum. Ya, ingat tu konsep ni. Satu. Bila dah siap, dia akan ditutup. So consultant, QS dan sebagai klien akan buat tender evaluation proses di sini. Maksudnya bila tutup saja, tempoh sah laku tender bermulanya 90 hari. Kenapa 90 hari? If the client fail to award, they need to have approval from the tenderer to extend the validity period. Tempoh sah laku 90 hari. QS gagal menyiapkan tender evaluation. Dah 90 hari, maksudnya 80 hari. Emiko, 80 hari tak siap-siap, apa you buat? Menung je kan? Tak. Kerja siang malam tak buat-buat. Nanti you kena apply for extension of time from the contractor. Minta izin kontraktor untuk extendkan dia. Sebab tempoh sah laku adalah 90 hari je. Jadi within 90 days, LA should award. Itu namanya letter of acceptance. Yang ini adalah kerja lembaga tender dan juga konsultan. Okay, pengalaman saya, yang ini kerja konsultan bentang kepada tender board. Tender board, dia ada komiti dia. So QS kena prepare. Bentang kat dia, dia pun tanya QS, kenapa ni tinggi, kenapa ni rendah? Kenapa ni tinggi, kenapa ni rendah? Kenapa ni tak dapat ni? So saya akan ceritakan. I will discuss in detail when the time will arrive. Masa dah sesuai nanti saya akan ceritakan. Ya. Okay, any question? This figure you need to understand. Proses tender ni. Ada soalan tak? Hari ni you kena fahamkan proses menender ni. Yang ni banyak Google notes daripada internet you boleh baca lah. Okay. Ada soalan? Buka untuk Jeremy. Soalan. Aliyah ni tak ada. Tak ada. Bagusnya. Baca. Alia banyak minum air penerang hati lah ni. Tanya pun semua okey, beres. Okey, tak ada masalah. Saya nak tanya Masita. Masita ada tak? Masita. Apa jadi kalau dalam tempoh 30 hari dia dah keluar LA? Masita. Tempoh sah laku 90 hari. 30 hari dah keluar surah LA. Apa jadi? Bukan 30 hari ke? Maksudnya apa ni? Maksudnya apa? Hebat, kurang hebat, sederhana hebat, tidak hebat, hebatmu. Masita? Kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Tambahkan lebih tahu.
Kalau 30 hari Masita, hebatlah QS tu. Hmm. Dia tempoh salah lakukan tiap 80 hari. Tapi memang kerja siang dan malam lah UQS ni. Buat tender evaluation, lepas tu buat lepas tu panggil tender board untuk bentang. Tender board akan dengar. Okay, QS bentang. Saya kata gini. Bentang lah macam you present. Nanti saya akan buat exercise ni secara real. Start minggu depan, you akan buat tender evaluation dan bentangkan. Saya akan panggil tender board. Okay, siapkan dah ni. So, kita akan ada minggu depan lah. Okay, tak apa Masita. You boleh duduk. Dia berdiri ke duduk? Duduk kan? Okay, duduklah. Okay. Okay, ada soalan Masita? So, tugas siapa buat tender evaluation report ni? Yes. Tugas siapa? Tugas US. Bagus jawapan ni. Nasib baik you boleh jawab. Tender evaluation report yang buat QS. Tapi dia kena bentang dengan lembaga tender. Siapakah lembaga tender? Sudah. Joel? Okay, tak apa. Masita. Kita pindah kepada Joel. Who is the tender board? I'm not sure. Joel, I have a reference. Kalau JKR ada dia punya hierarki dia. Kalau UTM ada hierarki dia. Kalau board director ada hierarki dia. You can refer. Biasanya dia akan ada. Kalau TNC, my experience, if the tender from university, the chair should be Deputy Vice Chancellor. And then second one is Treasurer, Bendahari. Second one QS. Second one Bendahari. Ada lagi dia punya engineer sebagainya lah, procurement manager sebagainya kan. Yang bentang you seorang je. Kalau salah lah you. Okay? Salah. Okay, ini dia. So tender document dia ada financial, consultant team, preparation of tender document mesti ada procedure. Financial limit. Financial limit that mean your project let's say G4. G4 dia berapa tadi? G4 3 juta. Jadi kau tahulah. Projek ni 3 juta. Okay. Condition contract nak pakai apa you pakai? You nak pakai PWD ke, PAM ke? You nak pakai 203 ke 203A? Okay. Inilah contoh-contoh tender dokumen. Isi dia. Checklist. Instruction to tenderer. Form of tender. Condition of tendering. Alter acceptance. Form of contract. Condition of contract. Addendum. Supplementary. Provision. Preamble. Specification. Addendum. Final summary. Okay. Muhammad Afiq. Kenapa tak ada semi-final summary? Muhammad Afiq. Muhammad Afiq. Afiq. Muhammad Afiq. Tes. Kenapa final summary ada? Kenapa tak ada semi-final summary? Sebab dia dah settlekan semua jadi tak perlu ke semi-final. Semi-final tu badminton je bang. Bola sepak. Semi-final Tender untuk tak ada. pertandingan. Tender dokumen tak ada semi-final. Semi-final ni JDT lawan dengan Kelantan. Kelantan kosong JDT 4. Itu baru final. JDT 4, Selangor 2. Biasalah. Masita, asal mana? Indonesia. Ha? Indonesia. Indonesia. Malaysia 4, Indonesia 1. Tapi Malaysia kalah badminton. Tak apalah. Itu lupakan yang lain. Yang kecewa, yang barang lepas usah dikenang. Dia final summary ya. Okay, faham Masita nonton bareng kan? Tak nonton bareng Okay, beres. Nonton bareng. Okay. Dapat ini final summary ni. Final summary ni lah yang akan dibuat analyze nanti. Okay, beres. Ada soalan? Ni dia. Ini contoh Tajuk drawing mesti ada kat sini kan. You nampak senang, you nampak kan? Beres. Ini drawing dia kan? Kenapa drawing ni color kan? Masita? Masita kat mana? Batam? Ke kat mana? Kat Batam? Saya dekat Karimun, Kepulauan Riau. Karimun?
Oh, kenapa QS color-colorkan arkiteknya drawing? Untuk mudahkan dia. Yes, ini bilik, ni bilik, ni bilik. Jadi QS biasalah dia suka color-color. Colorkan bilik ni tingkat 1, tingkat 2, kali je 40 tingkat, senang je. Okay. So QS kan tahulah. Andai kata drawing lambat. Jol, arkitek lambat bagi drawing. Tender esok pagi. You nak buat apa? Jol. Kena bagi notice Bagi notis. untuk You jangan pergi notis. You bawa bom, pergi kat arkitek, ketuk bilik dia. Dia lambat you bagi notis, tak guna lah. You kena kejar bilik dia, ketuk ramai-ramai. Oh, mana. Kalau you bagi notis, dia kan kata, okey. You pergi kejar office dia. Duduk kat situ, siang dan malam. Sebab, bila lewat, QS akan keluarkan tender lewat. Dia akan kata apa? QS ni lewat je buat keluar tender Dia tak kata arkitek lewat dia drawing. Betul tak Azrin? QS ni lambat kau BQ ni. Kontraktor dah tunggu depan pintu ni. Saya ada masalah itu dengan Terengganu. Lambat siap. Drawing lambat, kita pun lambat lah. Pukul 8, baru siap printing. Pas pukul 9 dah jalan. Terpaksa cari kereta malam tu, cari sampai Terengganu esok pagi pukul 9, ngam-ngam. Kontraktor tunggu ramai. You bayangkan lah, nak pergi Terengganu tu, besut tu, plan asal naikkan tender dokumen naik bas. Pukul 9, lalas tak siap lagi. Terpaksa cari rider, kereta laju namanya. Isi barang penuh-penuh. Esok pagi suruh sampai. Cari driver yang jangan tidur malam. Oh, tak boleh tidur malam. Yelah, you bawa. Make sure sampai. Okay. Itulah kesan dia kalau kita bekerjasama dengan tim yang tidak not good. Bukan saya tak good lah. Tapi drawing kadang-kadang berubah kan. Jadi mangsanya, okay, mangsanya adalah QS. Ajalali. Ya, Doktor. Dulu you bercita-cita jadi QS kan? Andai kata you tak boleh balik 3 hari. Tender nak buat ini. Anak you kat rumah nangis. Nak buat apa? Mama nak curry pop. Ayah suami you kata, mama kau ni buat BQ kat office. Tak siap. Apa nak buat? Utamakan kerja ke utamakan keluarga? Sudah tak boleh jawab kan? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab kan? Sebab QS almost the last work before tender. Apa hal pun salah tetap QS. You tak kata, yang engineer lambat bagi drawing. Takkan you kata, client, drawing ni lambat. Client, arkitek lambat, engineer tak. Dia tak kata, mana tender tak sampai-sampai ni? So, siapa QS dia? Ajalali lah ni. Tak siap lagi ke? So, you kena pandai manage. Tak boleh tidur malam lah. Kalau biasanya QS tak tidur malam lah kalau nak tender. Saya pernah buat macam itulah, tak tidur malam. Esok pagi you nak pergi KL, you jangan driving. You panggil driver lain, you tidur. You bangun-bangun dah sampai KL. Dah sampai KL. Maksudnya you tidur 4 jam lah. Pagi tu lepas subuh tu dah siap semua dokumen, you isi dalam kereta. Sebab tender akan dihantar ke KL, contoh. Contoh you kasih konsultan JB. Tapi projek JB yang jual KL. Kenapa KL yang jual? Soalan saya, Ajalali. Kenapa KL yang jual tender sedangkan projek dia berada di Johor? Sebab projek kita adalah buat hospital di Kempas. Yang jual tender Kementerian Kesihatan di Putrajaya dan di JKR. Dia tak jual kat tampur ke pejabat kesihatan, ke pejabat kesihatan negeri Johor, tak ada. Sebab tender adalah G7. G7 yang uruskan adalah HQ. Walaupun projek itu lokal di Johor. Okay? Boleh Ajalali? Nanti kena mental ready lah Masita. Kalau kerja di Karimau, Padang apa? Di
di Padang ke Bukit Tinggi ke di Pekanbaru, gaji you akan dari 30 juta. Masita. Gaji QS ni di Indonesia 30 juta. Kau, mahal kan Haji Lali QS baru 3,000 kat Malaysia. Tapi kalau begini 30 juta. Oh, hebat tu. 30 juta ni berapa ribu ni? Dekat kalkulator. Masita. Tekan. 30 juta berapa ribu? Masita. Ya doktor. Berapa ribu kalau 30 juta gaji? Berapa ringgit? 8,000 matang. Oh, okey lah. Tak payah saya kira lah. Masita sudah tahu 8,000. Hebat gaji KS di Indonesia 8,000. Itulah biasanya. 3,000 doktor. Berapa? Sama 30 juta? 3,000. 30 juta? 30 juta ya. 30 juta. Kau kena sifat banyak-banyak ni. 3,000. 3,000? Uh-huh. 3,000 baru graduate kan? So akhirnya akan ada mula-mula memanglah 30 juta, lepas tu jadi 60 juta. Ada kawan you senior you 120 juta. Tapi duduk ke Pekanbaru lah. Okey beres Ada soalan? So itulah kesan-kesan kalau kelewatan engineering drawing dengan architectural drawing. Okay. So checklist untuk tenderer this one. You kena ada checklist for tenderer, checklist for tenderer. Checklist for tenderer. Tenderer checklist. Person in charge. Form of tender. Kalau form of tender tak sign, jadi laku tak dia? Nur Atirah. Nur Atirah Izzati. Nur Atirah Izzati. Form of tender, dia tak sign. Laku tak? Aku. Siapa kata? Balik betul-betul Tira. Tender, form of tender kalau tak sign tak laku kak. Form of tender tu compulsory. Betul Azrin? Aliyah, betul tak? Nasihatkan kawan you ni. Mungkin dia baru kerja, baru intern. You senior QS. Maksudnya, bila form of tender tak sign, tak lakulah dia. Kalau condition of contract tak sign, tak apa. Sebab dia tender. Form of tender lah sah. Laku tender, mestilah kontraktor sign form of tender. Haji Lali, dia sign tapi tak isi tarikh. Laku tak? Tak. Tak laku juga kerana dia tidak tidak berniat untuk menghantar tender pada tarikh yang ditetapkan dalam notis jualan tender. In the notice of selling of the tender. Okey, Mas Cita. Rano Karno tak sign borang tender, laku tak? Tahu Rano Karno siapa? Dia tak sign borang tender. Laku tak form of tender tu? Sebab Laku? sebab dia dia tak ada. Kalau Rano laku Wasita sebab Rano Karno adalah gubernur. Kalau Rano Karno kontraktor dia tak sign, tak laku. Maksudnya kontraktor mestilah sign, tarikh dan job. Job tahu job? Job company. Okay. Ini submission. Submission tender mestilah dalam envelope. Kalau dia pakai courier ataupun Lazada, sah tak? Atirah, jangan suka sangat jawab soalan saya ni. Dia hantar pakai Food Panda. Food Panda tahu dah kerjanya hantar KFC kan? Atirah, hari tu dia pakai Food Panda, hantar dokumen tender. Alamak brother. Pakai Food Panda pula dia kata. Laku tak? Tak laku. Kenapa tak laku? Tak baik tau. Sebab dia kena seal dalam envelope. Yelah, dah lah seal. Tapi yang hantar Food Panda.
Eh. Laku. Dah. Sudah. Laku tak? Laku. Kenapa laku? Sebab tender tu pastikan dah dicop oleh kontraktor, ada tarikh dah sign. Lagi? Pastilah original form of tender. Pastilah. Kalau diisi, kadang-kadang kawan awak kan suka tulis tender dalam pensil kan. Contoh dah, Masita pakai pen, Haji Lali pakai pensel, you pula pakai pen juga. 3 kontraktor ni kan, yang 3 orang QS, prelim Haji Lali yang tulis pakai pensel. Lepas tu Masita pakai pen, bahagian substructure. You, Atira tulis external work dalam pen. Laku tak? Tak laku kerana kesilapan Haji Lali tulis pakai pensel. Sebab itu tender mestilah pakai ink. Selalu saya nampak kat studio, pelajar-pelajar buat take off pakai pensel. Sebab itu kata jangan pakai pensel. Kalau salah, potong. Haji Lali, cara potong gini Potong. Kau jangan potong gini. Ini budak tingkatan 1 Taman Universiti je buat ni, Haji Lali. Kan? Waktu dia buat gini. Alamak. Bertaubatlah. Kalau dah siap potong je. Ting. Ni sign. Kalau A, Haji Lali. Kalau B ni, A, Atira. So siapa yang sign ni? Aku pun tak tahu. 2 orang A ni. Sudah kau. Jadi, boleh Sita, nampak kan? Okey. Soalan ni saya tunjukkan kepada Fatihah. Seterusnya. Okay, Doktor. Fatihah, soalan seterusnya. Dia tak isi performance bond. Laku tak tender tu? Tak. Kenapa pula tak? Ini kan baru tender. Bond tu kan kontrak. Apa? Kan performance bond tu kan setelah dia dapat tender baru dia buat performance bond. Siapa nak suruh isi? Nampak tak? Performance bond tak payah isi kak. Ini bila dah dapat LA barulah diisi performance bondnya berapa. LAD lupa nak isi. Nur Kamarina, LED, dia tak isi pula. Sudah. Macam mana ni? Atira, aku lupa isi LED ni. Kau kan QS, aku junior je. Dia kata kan. Laku tak? Kamarina? Ya. Laku tak? Tak. Kenapa? Jawab soalan saya. Kenapa? Sebab ada dalam kontrak. LED ni bukan kontraktor yang isi kak. Ini QS yang isi. Kalau QS tak isi, salah QS. Kontraktor tak perlu sign apa-apa LED. Maksudnya QS tak lupalah isi LED berapa ringgit tu. Apa formula LED? Harga kontrak bagi dengan tempoh kali dengan BLR. Udah? Faham Kamarina? Apa beza LED dengan CPD? Sudah. CMGD dengan LED. Kamarina? Tak pasti tak. LED bahasa Melayu dia apa? Liquidated Asset Damages kan? Yes. CMGD, Certificate Making Good Defect. Certificate Making Good Defect. Kalau Certificate Making Good Defect tak keluar-keluar, and then CPC pun tak keluar, LED akan jalan. Ni jalan, alamak CPC keluar. Berhentilah dia. Ting. Tapi kalau CPC tak keluar, LED jalan. Nampak tak kronologi dia? Ni jalan lagi. CPC tak keluar lagi, LED lagi. Ni akan ada certificate non-completion.
CNC. Certificate of completion keluar je, LED akan jalan. Lepas tu dapat EOT pula. EOT. Bila dapat EOT, LED pun potong balik semula. Alamak, penat saya buat LED, dapat EOT. Jadi keseluruhannya EOT akan membatalkan CNC. Certificate non-completion. Okay? Okay, faham term-term. Saya ingat term-term ni you dah arif lah. Tahun 3 ni dah hafal. Atira, hafal lah. Apa CPC? Atira, apa beza CPC dengan KFC? CPC, KFC. Mana yang suka? Saya rasa Atira suka yang bawah. Ting 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 ting. Apa beza CPC dengan KFC? Fatihah. Fatihah, Ya, Doktor. apa beza CPC dengan KFC? CPC tu dia ada dalam tender. Kalau KFC tu makanan. Bila pula CPC ada dalam tender? Dalam kontrak. Ya, macam mana tunjuk? Mana ada dalam kontrak ada CPC? Tak adalah Kak. CPC itu satu jenis certificate of completion yang dikeluarkan oleh arkitek. Bila projek tu telah tamat secara praktikalnya. Dia tak ada dalam kontrak. Kalau kontrak dah tamat, tetapi CPC tak keluar, itu LED jalan tu. Sebab tu dalam form of tender dia ada tempoh ni. 14 minggu, 20 minggu, 30 minggu. Dia tak pakai tarikh siap. So, dia minggu tu akan ada satu tarikh. Maksudnya 31 hari bulan 1 2022. Boleh So, form of contract. Ni dia. Okey, tak apa. Terima kasih. Yang Adila. Nurul Adila. Halo, ya Doktor. Halo, Nurul Adila masuk. Nurul Adila. Ya Doktor. Ya. Ya. Form of contract dia tak sign. Form of contract dia tak sign. Form of tender dia sign. Boleh tak kita apa nak jadi kat orang kontraktor ni? Tak jadi apa lagi Doktor? Tak jadi apa-apa. Pandailah kau tak jadi apa-apa. Tak ada kesan apa-apa. Sebab yang mesti ditandatangan adalah form of tender, bukan form of contract. Form of contract bila dia dapat LA, dia kena sign nanti. Tapi biasanya kontraktor dia isi semua. So COC ni pakai form apa? Dulu masa dia belajar COC-nya pakai apa? PWD ke PEM? COC. Atau tak COC tu apa? PWD. 203 ke A? Apa beza A dengan 203 je? Saya tak pasti. Tak pasti. Okey, tak pasti jangan kongsi. Kita tanya Nurul Adibah. Nurul Adibah, apa beza 203 dengan 203A? Adibah masuk. Adibah mana dah? Adibah? Tak ada. Tak ada. Abza? Jawab soalan saya. Apa beza 203 dengan 203A? Tak pasti juga. 203 tak ada A. 203 ada A. Jawapannya itu Kak. Satu tu, cari jawapan nanti Tulis dalam kertas tu, nanti cari. Nanti jumpa saya, beritahu. 203 adalah, 203 adalah. Okey? Faham masing-masing.
Waktu bila nak pakai JCT form? Waktu bila nak pakai JCT form? Nurin Hazira. Nurin Hazira. Waktu bila nak pakai JCT form? Dalam kontrak. Yalah, projek apa? Tak pasti. Tahu tak JCT ni apa? Joint Contract Tribunal. Ni projek antarabangsa ni. Contohnya buat dam di Bakun. Kontraktor daripada China. Kontraktor buat Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang. Ni Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ni Tanah Besar. Jambatan. Jambatan Pulau Pinang. Kontraktor daripada China. Dengan Korea. So kita pakai JCT form sebab ada kontrak international. Kita tak pakai PWD. PWD ada kita gunakan local contractor saja. Okey, contoh ni kan. Okey. Dapat soalan? Okey. Nur Saira. Nur Saira. Ya, doktor. Contohnya ada seorang pekerja duduk sini terjatuh. Apa nak buat? Selamatkan dia, betul. Ini tak adalah kontrak ya. Tapi you adalah manusia yang paling bertimbang rasa. Selamatkan dia. Dalam kontrak tak ada kan? Tak ada. So peruntukan apa nak selamatkan dia ni? Boot. Kan kita ada prelim kan? Safety and health. Dia mesti pakai PPE. Dia mesti pakai jaring bawah ni. Sebab itu biasanya kalau Tuhan kata tak jatuh lah dia kan. Tapi kalau tak ada dia jatuh lah kan. Sebab itu ada netting. Korang nampak tak netting kat bawah bangunan ni? Itunya kerja-kerja sementara. Setelah safety and health, dia akan ada pakai PPE. Safety helmet, safety boot, safety netting, safety harness. Semua safety ni. You pernah nampak tak orang pergi site pakai safety boot dengan safety helmet? Dia pakai topi sayur ke safety helmet? Safety helmet. Apa jadi kalau dia pakai topi sayur? Tak boleh masuk site. Kenapa? Sebab tak pakai complete PPE. Oh, baguslah you. Bagus ni. Itu bagusnya QS ada ilmu safety ni. Satu lagi kenapa tak pakai PPE? Sebab ada dalam kontrak. Kontrak itu ada dalam prelim. Bagus. Ni saya suka kalau jawab ikut kontrak kan. Sikit-sikit kontrak, sikit-sikit kontrak. Bentang-bentang lah QS ya. Ni. Nampak tak ni? 203A. Ni jawapan dah ada. Lagi. Ni. Teng. Ada RS. Ni. Special condition of contract. Special. Apa maksud special condition of contract? Apa ni? Siapa nak bagi jawapan? Nur Ifrah. Ifrah? Ya. Apa maksud special condition of contract? Ada skop yang tertentu untuk kontrak tu. Maksudnya? Macam ada kena buat kerja-kerja khusus, macam kerja khas yang buat ke? Special lain. Ifrah, apa beza boyfriend and special boyfriend? Itu dalam macamnya special. Pernah makan burger tak? Ifrah, pernah makan burger tak? Burger special dengan burger tak special, apa beza dia? Kalau special dia ada telur. Ada telur, sayur lebih, cheese lebih, burger 2 lapis. Harga mestilah mahal kan Ya.
Okay. Okay, ada soalan? Doktor nak tanya, Ya. Yeah. kalau nak buat hospital, so dia punya condition of contract pun akan different ke? Dikira macam special condition ke? Kalau hospital special condition contract, contoh dia akan melibatkan equipment, itu special lah. Lain soalan? Doktor, Yep. boleh bagi contoh lagi tak? Contoh lain untuk special condition. Special Contoh condition macam contract. Alia Hani cakap hospital tu, apa masuk equipment doktor? Equipment X-ray. X-ray kan tidak ada kat tempat semua tempat kan? Sebab semua X-ray mestilah diimport daripada lokal. Kebanyakannya X-ray import daripada overseas. Dan tak boleh. Jadi special condition mestilah diambil daripada lokal. Jadi dia kena ada satu training. Contoh dia kena ambil 10 pelajar QS UTM. Itu special condition contract lah. Dia kontraktor yang mendapat projek hospital harga dia 200 juta mestilah mengambil trainee QS UTM. So QS UTM tak perlu cari tempat banyak-banyak. Pernah dia cari tempat kan? Lagi? Lagi? Ada? Lain? Yang dikatakan special ni sebab ada syarat khas. Contoh advance payment. Kontraktor tidak akan mendapat advance payment. Jadi kontraktor kena sedia duit banyak lah. So dia tak akan dapat payment. Itu namanya condition. Yang special lah. Lain? Tak ada. So maksudnya bila sebut final summary ni final summary dalam tender document dia sign tapi dalam borang dia tak sign. Pun tak boleh juga Dia mesti complete set. Lain? Ni maksudnya summary. Dia ada completion. Bila quantities mesti ada prelim, piling, ni contoh Okay. Ini contoh BQ kan. Lagi?
Lain. Yang dikatakan bill of quantities tu satu sama ada tender document, the whole. BQ tu adalah satu sebahagian je. Sebab itu kadang-kadang orang confuse. What is a BQ? Bill of quantities. Tender document lain. Ni dia. Ni. Ini tender document. Dia ada drawing, ada rate. Semula ni. Saya ingat ni tuan-tuan dah biasa tengok lah. Preparation sebagainya lah. Ini saya tak akan cerita detail lah. Saya ingat konten-konten ni dah ada semua kan. Apa maksud tender document. Nanti baca ya. Proses, menyediakan sebagainya. Okey. Ada soalan? Pre-tender meeting. Tahu tak pre-tender meeting? Sebelum tender dia kena ada meeting. Sebab itu pre-tender. Pre-tender. Kenapa pula ada site visit sebelum menender? Ifrah. Fatimah Zahra. Tak apalah Ifrah. Serehat. Fatimah Zahra. Kenapa perlu site visit sebelum menender? Apa syarat-syarat site visit? Benar site tu Apa dia? untuk menengok keadaan sebenar. Sebab itu kontraktor yang nak masuk tender kena pergi site supaya dia tahu pricing sebenarnya. Sebab itu satu syarat untuk kontraktor membeli dokumen mestilah kontraktor pernah menghadiri site visit. Visit jangan bagi syarat-syarat tak ada. Okey. Okey, soalan? Okey. Saya bagi masa untuk tuan-tuan anda semua perform group sebelum saya sambung lagi. Cukup tak tadi yang dah ada nama kumpulan? Yang dah? Yang belum bagi tahu saya? Fatimah dah? Fatimah Zahra? Dah? Dah. Okey. Siapa belum? Angkat tangan. Dina dah? Dina Harinisa? Dah? Okey. Semua dah kena beli Fong? Eric dah? Dah kan? Dah cukup. Cukup dah. Cukup dah. Alia. Siapa tak cukup lagi? Cukup dah. Okey. Doktor, Ya. yang contoh kan doktor sebut tadi macam sampai huruf H macam tu. So yang belakang-belakang tu kalau diorang pair dengan yang doktor tak pair, boleh ke? Boleh kan saya bagi dua je kan? Yang dua lagi you kena carilah sendiri. Maksudnya contoh kalau Contohnya. Idina tadi saya sebut dah Idina. tak. Tapi saya dah ada Jadi group lah. Okeylah, tak apalah. Yang penting orang suka you. Tak, Maksudnya tapi kan. maksudnya contoh kalau dalam group tu memang tak ada pair langsung, tak boleh? Maksudnya doktor tak pair. Maksudnya Tak sendiri-sendiri. boleh. Dua tak tu boleh. saya kena pilih. Faham? Saya reject nanti. Dua tu saya Okey. kena pilih. Dua baru you pilih sendiri. Dua yang saya lantik tu baru dia cari kawan dia. Kalau empat-empat tu tak ada dalam senarai saya ni kan. Saya tak sebut tadi kan. Kena reject lah. Company ini gugur. Okey, Tidak faham. layak untuk membentuk satu pakatan konsultan. Gitu Okey. Okey, faham. Siapa lagi? Lain ada? Siapa? Doktor kena pilih pair lagi. Pair tak cukup. Pair tak cukup Okey, kejap. Sebab tak semua orang dapat. Tak juga. Ziyad dah ada belum? Tak jawab. Ziyad?
Saya tak dengar. Dekat chat Ziad kata dia dah ada dah. Dah ada, okey. Ha. Yang dah ada, Wan Nur Asilah dah ada belum? Dah. Dah, okey. Wan Nur Hairunisa. Dah. Wan Nur Hairunisa, sudah? Belum, Doktor. Oh, Wan Nur Hairunisa dengan Belum. Wadiatul Kristina. Dah belum? Wadiatul Kristina. Dah. Ada, belum. Belum. Okey, 2 orang. You cari 2 orang lagi. Hah? Saya dengan siapa? Siapa tadi? Saya cakap tadi apa? Ini, Doktor. Ha? Ini, Doktor. Hairunisa dengan Wadiatul Kristina. Dah 2. Cari 2 orang lagi. Siapa lagi belum? Sahmi dah, Sahmi. Sahmi? Sairah, sudah belum? Tak jawab. Jihad dah ada. Sahmi tak ada. Sahmi dengan Sairah pakai handphone dah. Tak jawab. Tak jawab, kita abaikan. Radin? Radin, Rajesh. Radin, Rajesh. Okey, balik. Baik. Okey, cari 2 orang lagi. Doktor. Yep. Elia? Doktor, tadi kan yang Arif dengan Aliyah tu, lepas tu Arif tu boleh pilih Aliyah mana dia nak kan? Lepas tu Arif tu pilih Aliyah yang Syahira yang dengan saya tu. Dah. First come, first serve. So saya seorang. Seorang? Saya kena cari lagi seorang. Carilah. Cari. Saya bagi you kebebasan mencari. Okay. Thank you, Doktor. Okey. Saya belum. Siapa ni? Saya belum. Wan Asilah. Wan Nur Asilah belum Doktor, belum. Tersilap belum. Belum Wan Nur Asilah. Saya dengan Joel. Boleh ke? Siapa ni? Sam. Boleh. Joel dengan Joel. Sam dengan Joel. Boleh ke, Doktor? Tak boleh. Saya yang pilih, bukan you yang pilih. Lily. Noraini. Ya, saya. Dah belum? Belum. Okey, buat. Lily, siapa lagi? Dengan? Dengan Lam Ji Ying dah belum? Lam Jing Yi dah belum? Tak jawab, tak tahulah saya dah apa ke tidak. Dah, Doktor. Sudah? Ya. Oh, sudah. Cek orang lain. Kathleen? Doktor. Sudah belum? Belum. Okey, dengan Kathleen dengan siapa tadi? Dengan saya. Okey, lepas tu cari 2 orang lagi. Siapa belum lagi? Siapa lagi tadi? Mana ni? Dah. Siapa ni? Joel dengan Sam. Boleh ke? Bolehlah. Dah cukup dah? Okey. Terima kasih, Doktor. Okey. Dah okey cukup Saya ingat cukup dah ni. Siapa kurang lagi nanti beritahu saya lagi. Tak cukup. Okey. Sekarang masanya untuk anda cari projek. Bisik-bisiklah projek apa. Projek bukan projek sebenar Kalau projek sebenar pun you kena tukar. Tempoh mestilah 1 tahun. Projek tidak lebih 10 juta. Tidak lebih 10 juta. Not more than 10 million. Lepas tu you kena propose kat saya lah. Okay Hanya ketua saja yang boleh tanya saya. You kena introduce diri you Saya Azlin
saya Azrin, saya Eric, wakil kumpulan di Suan. Nama kumpulan. Persoalannya apa? Saya nak berehat. Saya akan kata proceed. Saya nak propose projek buat hospital. Boleh. Hospital tak dapat 10 juta. Automatik you tak buat hospital. Projek less than 10 million. You punya PDA mestilah 10 million below. Tapi mesti pakai tender lah. Jangan pakai quotation. Okay? Anything? Doktor, saya belum pay lagi. Belum ada lagi? Okay lah, you cari siapa yang belum. Saya Bisa tak? cari sendiri ya. Oh, boleh cari sendirilah. You dah lambat, cari sendiri. Lain kali Okay. kena cepat. Siapa mau, siapa nama tadi? Dia cakap, siapa mau saya rajin mah. Soalan doktor belum bagi, saya sudah siap. Cakap itulah. Siapa lagi? Dah cukup. Anan dah, sudah. Cukup. Sudahlah. Siapa saya cukup. Okey, dah. Okay. Siapa yang belum isi borang attendance isi sebab saya tak dapat list daripada e-learning. Lagi. Lain? Ada? Siapa section 2? Boleh tak you check scan? Section 1 tak ada lagi ni. Dalam ni. Siapa ada section 2? Cuba try. You isi dua-dua attendance dalam Google Form pun boleh, dalam ni pun boleh. Dua-dua kena ada. Azrin boleh Azrin? Laju Alia. Oh, Nurin. Siapa lagi ni? Kathleen boleh Kathleen? Doktor? Boleh? Boleh. Boleh. Okey.
Doktor, itu QR code untuk section 2 saja kan? Yelah, section 2. Saya cakapkan section 2. Sebab itu ada apa ni? 68 daripada 45 ni. Astagfirullahaladzim. Azrin, tengok ni. 68/45. Inilah overshoot ni. Kalau lawan dengan Jepun boleh menang kita ni. Olimpik ni. 68/45 kan? Kan saya kata section 2 je. Section 1 pakai Google tu. Tapi tak apa. Section 1 dengan 2, you kena isi dalam Google Form juga. Masa section 1 ada problem e-learning. Dia tak boleh nak masuk dalam ni. Section 1 pun dah sekali Betul Dina, kenapa serius sangat? Jangan serius. Relax. Kalau ada kopi, minum air kopi. Kita ni kelas petang Dina, kalau kau serius nanti mengantuk. Makan biskut. Ada biskut Mary. Belakang, ambil lah. Kat mana ni? Asrama ke kat rumah? Kat rumah. Kat rumah mesti banyak makanan kan? Kan? Boleh letak kat meja. Jangan letak air kat meja, habis. Okay. Lain? Fong Jiayi 69/45. Okay lah. Memandangkan semua dah scan semualah. Tak dengar arahan. Putri? Putri boleh masuk semua 70/45. Hebat kan? Tak pernah dalam kelas saya, Azrin, tak pernah dalam kelas saya 70/45. Ini kali pertama dalam sejarah. Kau? Anan? Amy? Okey. Hilal? Kenapa rambut kau panjang? Tak potong lagi. Kenapa tak potong? Mentang sekolah di rumah tak potong Bahaya COVID banyak. Oh, potong sendiri lah. Saya tak pandai. Ambil gunting, mak kau jahit baju tu kan, kau gunting je. Kerak. Okey. Kau nak fashion ke? Oh, tak ada. Tak ada. Tak apalah. Lecturer tak nampak kan? Okey. Ada kumpulan dah? Izan okey Izan? Okey. Okey. 71/45. Okey dah. Okey, ada soalan? Kalau tadi saya sambung untuk tender evaluation. Dah dapat dah? Idea? Projek apa? Doktor, Ya. boleh ke bawahkan sikit QR code tu? Okey. Boleh? Boleh. Terima kasih. Apa lagi ni? Okey. Show ramai ni kan? Show lebih 70. Okey, ada soalan tak? Okey. Tugasan you, your assignment supposed to be weekly submission. There is no late submission, no final submission. So your task is every week. Let's say this week, you need to do PDA, estimate. Next week, tender evaluation. Okay? Based on your PDA, you need to prepare maksudnya minggu ni you kena siapkan dokumen tu, at least cari 3 penender. Projek yang sama. Buatlah summary dia, isikan macam mana. Yang penting you ada 3 penender. So minggu depan, you kena bentangkan kepada saya, penender ni kenapa you pilih, penender ni kenapa you tak pilih. Nanti saya akan ceritakan macam mana nak memilih penender. Salam. Hilal, nampak tak saya conteng ni? Saya tulis apa?
A. Ni? E. Ni? T. Ni? T. Ini bukan ujian mata, Ilal. Ini ujian, kau nampak tak ni? Okay? So, okay, Badai, kalau tak ada, kita proceed. So, this week, you decide. Ilal, projek apa you dah decide? Tengah bincang dengan group lagi. Okay, beres. Okay, Sahmi, mana Sahmi? Sahmi? Lagi tadi tak jawab Sahmi ni. Azri? Sahmi, ke kat mana ni? Kat rumah Doktor? Rumah kat mana? Terengganu. Terengganu. Line okey tak? Slow sikit Doktor. Ke slow. Kau jangan panjang pokok sudah lah. Tepi laut ke tepi pantai? Tepi laut ke tepi pokok ke tepi gunung? Tepi gunung. Ush, gunung apa? Terengganu mana ada gunung? Tak ada lah. Pedalaman Doktor. Dalaman. Ah. Kau pergi ulur iPhone kau kat atas. Cek, dapat line. Bagus. Okay lah. At least so far line okey lah. Okey lah Doktor. Okay. Kalau ada masalah you off-kan video je lah. Yang penting you boleh dengar. Okay. Siapa ada masalah bagi tahu you off video kerana line problem. Okay. Saya belum. Siapa belum ni? Nurin? Saya belum. Nurin Hazira. Nurin? Dah, Doktor. Dah? Dah. Jawablah. Dah update. Ni belum. Tulis. Tadi belum. Sekarang sudah. Jawab begitu. Kan tertunggu-tunggu saya. Jangan biarkan saya tertunggu-tunggu. Okay. Dah okay. Sekarang kita pergi the next step. Step yang pertama, anda ada projek. Projek ni katakan membina dan menyiapkan balai raya. So, dah ada 3 penanda yang masuk. Grade contohnya G4. Contoh ataupun G5. Sekarang kita nak buat tender evaluation and report. Okay. Yang pertama, tuan-tuan kena tengok dia punya kecukupan dokumen. Dokumen itu cukup tak cukup? Yang pertama, dia pergi site visit ke tidak? Kalau dia tak pergi site visit, is it requirement to the contractor to visit and confirm the attendance on site visit? Kalau syarat mestilah site visit, dia tidak boleh beli. Kalau site visit tidak wajib, dia boleh beli. Second one, tender dokumen dan documentation yang kedua. Inilah senarai kehadiran site visit. Tulis nama dia, cari ada tak nama dia. Masa nak beli tu kan, when you want to sell and when the contractor want to buy the tender document, please check is there or the name visit on site. Okay, pastikan dia dah pergi site visit. Kalau tak ada, tak boleh beli. Boleh Nurin? Kalau dia pergi visit secara maya, Nurin macam mana nak buat? Saya dah pergi site visit tapi secara maya. Saya hantar drone saya pergi. Boleh tak? Boleh. Apa fakta yang mengatakan boleh, Nurin? Apa bukti yang you katakan boleh? You pegawai yang jaga ni. Hantar screenshot video call cukup. Tak boleh kalau syarat kontraktor mestilah hadir site visit, dia mesti sign borang site visit ni, sign 1, 2, 3, 4. Ni 5. Jadi syarat site visit adalah syarat untuk dia beli. Kalau syarat tu sebagai wajib. Faham Yang lain faham tak? Kalau syarat wajib, dia kena pergi beli. Beli apa? Pergi beli site. Pergi site lah. Yang kedua, kontraktor mestilah menghantar tender. Yang pertama, dia ada 01, 02, 3, 4, 5, 6. Penanda ni kena tulis 01, 2, 3, 4. Dia tak boleh nama Ahmad Ali. Hilal tak boleh. Nurin tak boleh. Dia mesti 1, 01,
02/06. Nurin 02/06. Ada lagi kontraktor datang. Siapa? Dina. Dina suka 4. 04/06. Siapa 03? Bagilah Fong Jiayi. 03/06. Dia tak boleh nama dia mesti nama kod kontraktor. Yang kedua kelas. Ni B. Bumi Putera. Ini harga dia. Jadi kontraktor telah menghantar harga dia ni. Termasuk GST. Tarikh tu buka pukul 12. Ini saya kata tadi. Tender mesti dibuka pada pukul 12. Tarikh 23 Jun. Tarikh ni mestilah sama di dalam notis tender. Okey. Hilal. Andai kata kontraktor accident masa nak hantar tender ni, boleh tak dia diterima tender dia? Masa nak hantar dia terlanggar gajah. Kereta dia rosak. Lepas tu dia lewat ni. Lepas tu dia lewat. Tak terima lah. Dah lewat. Kejamnya kau. Kenapa tak terima? Dia langgar gajah. Bukan gajah langgar dia. Kecuaian dia. Sebab itu jangan hantar lewat-lewat. Hantar assignment sama juga. Kalau hari tu baru nak hantar, memanglah tak terima kan. Nak hantar internet problem. Hantarlah 2 bulan sebelum tarikh submission assignment. Contoh, saya bagi contoh je. Jangan ambil hati. Dina, 2 bulan awal sangat Dina. Belum buat lagi kan. Biasanya buat kan, esok nak hantar malam ni buat Dina Itu Dina. Itu Dina lain lah, bukan Dina you lah. Dina you buat 6 bulan awal assignment, siap. Okay. Okay, tarikh mestilah ni. Okay, mestilah. Yang ni, ini apa? Lembaga pembuka tender. Dina, Arif, siapa ni? Nurin, Sahmi. Lembaga tender mestilah lembaga pembuka tender. Kunci ada seorang, kunci 2 orang. Kadang-kadang 3 orang, kadang 4 orang. Bergantung pada. Yang ni you baca panduan pembuka peti tender. Dia tak sama pembuka peti surat. Azrin, Dina, Chang. Apa beza buka peti tender dengan buka peti surat? Chang, Yi, Tin. Apa beza buka peti tender dengan buka peti surat? Takkan nak Dina juga jawab. Kesian Dina. Dina pun nak minum air kopi. Apa jawab? Hanan, jawab. Hanan. Satu peti isi tender, satu peti isi surat. Peti surat, postman isi surat. Peti tender, kontraktor isi tender. So, lembaga tender buka peti tender, bukan buka peti surat. Itu beza dia peti tender dengan peti surat. Kalau kontraktor salah masuk peti tender dalam peti surat, laku tak tender tu? Intan Safikah. Kontraktor salah isi, dia baca-baca peti, dia pun masukkan peti tender tu dalam peti surat. Laku tak tender tu? Safikah? Intan? Tender. Tender apa ni? Alia Hani. Tender apa ni? Alia Hani, tanya apa? Tak faham. Satu soalan tadi. Yelah, saya tanya soalan, dia bukan tanya saya buat apa. Kakak, tanya apa kak? Saya tanya, dia masuk peti tender dalam peti surat. Laku tak peti tender tu? Tak laku. Kenapa? Penat dah di DC 4 hari tak tidur malam tu. Kau tak lakukan dia? Kenapa tak laku? Sebab dia kena hantar dekat pejabat tu, bukan dekat peti surat. Oh gitu. Dia dah hantar dah kat pejabat tu, tapi cuma salah peti je. Tak laku lah. Kenapa? Salah Apa dia. alasannya? Salah membaca peti.
Peti tender masih ada tulisannya. Peti tender 1, 2, 3, 4. Kalau dia pergi pejabat bendahari kan, dari TM ke pejabat mana dia akan tulis peti tender 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peti surat, dia tak tulis ini peti surat. Kadang-kadang pejabat pos tulis lah. Ini peti surat pun ada juga kan. Kadang tak ya. Okay, dapat ada soalan tak? Lepas tu, dia kena cerita evaluation proses. Proses yang pertama, dia mestilah kecukupan dokumen. Proses yang kedua, mestilah keuangan. Proses yang ketiga, mestilah experience. Itu dia. Kenapa lembaga tender mesti berusia-usia? Saya tak kata tua lah. Kebanyakan yang senior-senior, pakai cermin mata semua. Ini tak pakai cermin mata. Kenapa ni? Kenapa tak orang muda-muda macam you all jadi lembaga tender? Hilal, kenapa lembaga tender ni kebanyakan berusia-usia? Experience banyak. Pengalaman. Kebanyakannya dia bukan pengalaman. Position dia tu. Jawatan dia tu. TNC mana ada orang muda-muda kan? Bawah 50 tahun tak ada TNC. QS mesti pengalaman. Kebanyakannya orang yang memegang portfolio yang penting lah. Okay, this one. Ini proses yang pertama. Yang pertama dia mestilah tengok. Tender dah tutup belum? Dia bayar tak peti tender? Ni bajet ada tak? Kriteria-kriteria ni adalah yang ni tu kata validity tender period. Tempoh sah laku tender mestilah letter itu perlu dikeluarkan dalam tempoh 90 hari daripada tender ditutup. Okey, nampak ni? 90 hari. Okey. Sebab tu akan ada tender. Sebab tu prosesnya adalah daripada need pergi pada spec, baru pergi pada project, baru pergi pada project confirmation, baru pergi pada design. Lepas design, structure design, barulah pergi tender. Kadang-kadang QS, sometimes QS involved with the design, sometimes QS waiting for the design. Sometimes the contractor involved this one. Design and build contractor ada dalam ni. Tapi kalau konvensional, contractor tunggu masa beli tender ni. And then tender selection barulah LA keluar. This one. This is the process of this one. Okay. Keluar ni. Ini apanya? Pre-contract and post-contract. Pre-contract sampai pemilihan kontraktor. LA keluar post-contract. Alia. Pre-contract, post-contract. LA keluar je post-contract. Itu beza, apa beza pre-contract dengan post-contract? So kebanyakan kerja yang banyak adalah pre-contract. Okay, ini dia. So that's mean consultant, this is tender box. Tender, itu kata tender submission. Kadang-kadang kerja kena retender sebab tak ada kontraktor yang masuk. Di procurement lah saya nak ceritakan secara detail. Nanti baca flow dia. Flow ni daripada, so client akan request for the drawing, consultant, estimate QS, design, architect and engineer. Tu Tapi bergantung pada jenis projek, kadang-kadang tengok tu kan. So yang pertama kita tengok design based on economy, efficiency, equal or transparency. Okay. So tender report, yang pertama dia mestilah cukup dokumen, checklist. Tender dia sign tak? Siapa yang sign? Okay. Contoh Alia. Alia, kontraktor ada isteri dua isteri dia. Isteri dua sign tender. Sedangkan isteri dua ni tidak ada dalam senarai lesen kontraktor. Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Nama yang sign mestilah ada dalam senarai berdaftar dalam SSM ataupun dalam CIDB certificate. Nama yang sign tu mestilah yang authorized. Walaupun dia ada isteri dua. Apatah lagi isteri ketiga. Kalau isteri pertama dia tak sign, isteri kedua tak sign, isteri ketiga sign. Laku tak? Alia? Tak juga. Lakulah sebab isteri ketiga namanya ada dalam certificate CIDB tu. Saya tak pertikaikan isteri bilangan berapa. Kau Hilal kau tahu apa. Yang penting nama tu mesti ada dalam senarai. Kalau dia isteri keempat tapi sign juga, laku tak Alia?
Kalau nama dia ada, boleh lah. Jawapannya tu ya. Kalau nama tu mestilah ada di dalam nama yang didaftarkan dalam SSM ataupun CIDB. Boleh. Tak kira ada berapa kan. Okey. Kenapa 90 hari? Kenapa 90 hari? Radin, kenapa 90 hari? Tempoh. 90 hari. Kenapa 90 hari? Kenapa tak 14 hari? Sebab dia nak check semua sebab ada banyak tender, so dia nak check harga setiap tender tu. Jawapannya adalah satu tempoh yang munasabah untuk QS melaksanakan tugasnya memilih secara konsisten, adil, satu tempoh yang bersesuaian. Dia tak buat 40 hari, tak siap lagi. Itu lah. Sebab tender mungkin banyak, tapi tak kira banyak tak sikit, dia mestilah tempoh sama. Kalau dia buat 10 hari, boleh tak? Tak boleh, tak. Boleh. Yang penting, mestilah tidak lebih 90 hari. Boleh. Lagi cepat lagi bagus, tapi cepat ni kadang-kadang silap. Sebagai lembaga tender biasanya mesyuarat setelah tempohnya 30 hari. Within a month lah biasanya. Jarang lama, biasanya 2 minggu dah siap. Tender tu disiapkan tender report. Sebab itu dipanggil lembaga pembuka peti tender ni. Kalau Majlis Bandaraya, MBJB contoh, pengurusi mestilah Datuk Bandar, pegawai keuangan, QS dan juga beberapa pegawai. Itu dia. Kalau di BKL lain. Mestilah mendapat satu pengiktirafan. So maksudnya macam mana kita dapatkan? Mestilah yang pertama, mestilah kecukupan dokumen. Dokumen. Company besar kecil tidak. Yang pertama. Yang kedua, mestilah financial stabil. Yang pertama dokumen lengkap. Dokumen lengkap. Yang kedua, financial. Apa maksud financial? Okay, sekarang buka kalkulator. Radin, Hilal, projek 5 juta. Projek 5 juta, minimum 3%. Berapakah modal minimum yang diperlukan? 3% of 5 million. Projek 5 juta, financial mestilah 3%. Kewangan dia kukuh. Mestilah melebihi 3%. Berapa minimum 5 million? Mestilah kontraktor punya modal berapa? Dalam akaun dia. Radin? Kira-kira. Katakan tadi 150,000 tu. 150,000. Dalam akaun dia mesti ada 150,000 ya Radin? Dalam tempoh 3 bulan. Tahu 3 bulan? Sekarang bulan berapa? Ogos. Dia mesti bulan September, bulan 9, bulan 8, bulan 7. Average 3 bulan ni mestilah 150,000. So itu bulan pertama dia ada 60,000. Bulan 9. Sebab dia bulan 10 sekarang kan? Bulan 10 tak habis lagi. So akaun mestilah bulan 9. Bulan 8 dia ada 30,000. Bulan 7 dia ada 85,000. Lepas tak financial stability? Tak lepas Sebab apa? Tak ada 150,000. Tak cukup Bulan ke-7 dia ada 185,000, 130,000 dengan 60,000. Cukup tak? Kontraktor 2. Radin kira Radin. Bulan 7 lepas 9 sebab bulan 10 tak ada akaun tak keluar lagi.
Aliyah ni, kira tak? Jangan Doktor, jangan termenung. maksudnya kumulatif ke? Ya, baki mesti pada 150,000. 3 bulan tu, average. Oh, average. Tak cukup semua. Tak cukup. Maksudnya kontraktor 1 dengan 2 memang tak layak lah kan Betul. Betul Radin? Betul. Kontraktor 3